Okey, kita sambung bahagian B. Bahagian B, soalan dia ada 5 soalan. 5, 6, 7, 8, 9. So, kita tengok soalan nombor 5 dahulu. No? Rajah B menunjukkan peringkat-peringkat P, Q, R dan S dalam pembahagian sel haiwan. Pembahagian sel haiwan. Ni adalah tajuk mitosis dan meiosis. Sebelum cikgu sambung, kita tengok balik, revise balik apa itu mitosis dan meiosis. Mitosis adalah sel yang seiras dengan dia punya sel induk. Maksudnya kalau induk dia 44, dia akan mempunyai sel yang sama sebiji macam sel induk dia. Okey, dan mitosis selalunya dihasilkan untuk menggantikan sel-sel lama dan juga menghasilkan sel baharu. Sel baharu jika sel itu rosak. Contohnya sel mitosis ni sentiasa berlaku dalam kita punya dalam semua bahagian badan kita, iaitu daripada kulit dan juga organ. Okey, jadi mitosis daripada satu sel induk boleh hasilkan 2 sel anak. Meiosis pula dia adalah sel pembiakan. Sel pembiakan itu menghasilkan hanyalah separuh saja daripada sel induk. Maksudnya bapa ambil separuh dia punya gen dan mak pun kita ambil separuh gen dia. Jadi hasilkan anak yang mempunyai separuh saja daripada sel-sel induk. Mitosis pula dia adalah sel pembiakan yang mana dihasilkan di ovari dan juga testis. Okey, untuk menghasilkan ovum dan juga sperma. Jadi mitosis dia ada mitosis 1 dan juga dia ada mitosis 2. Proses mitosis 1 dan mitosis 2 akan menghasilkan 4 sel anak. Maksudnya mitosis 1 menghasilkan 2 sel anak, lepas tu 2 sel anak tu pula membahagi lagi pada meiosis kedua dan menghasilkan 4 sel anak untuk 1 sel induk. Okey, so kita tengok balik dalam soalan ni, dia bagi K, L, M dan N. Dia kata situ berdasarkan rajah 5 tanda right jenis pembahagian sel dalam jadual di bawah. Nak tahu dia punya jawapan dia mitosis atau meiosis? Kita tengok dia punya gambaran kat sini. Kat sini. Nampak tu? Kat sini dia ada pindah silang. Sini putih, sini hitam. Okey, pada mulanya dia punya induk hitam-hitam, putih-putih. Jadi, ini akan menunjukkan dia ada perpindahan silang separuh-separuh. Jadi, itu yang menunjukkan dia adalah meiosis. Kalau mitosis, dia tak ada pindah silang. Okey? So, sekarang kita tengok pula soalan B. Susunkan peringkat-peringkat pembahagian sel K, L, M dan N mengikut urutan yang betul. Okey? So, kalau kita tengok dalam kertas ni, susunan dia yang pertama adalah K. Sebab apa? Sebab K ni proses pertama dia, sentroma dia terbentuk. Berbenang gelendong pun mula terbentuk. Yang pertama, lepas tu kromosom dia mula memendek. Lepas K, di tepi pula ke M. M di mana kromosom ni akan beratur pada ataupun tersusun pada khatulistiwa. Maksudnya dia duduk lurus dalam khatulistiwa, ujung sini transformer dan sentroma, dan juga di sini ni berbenang gelendong mula terbentuk. Jadi berlaku jugalah pindah silang. Cikgu kata tadi tu, no. Okey, pindah silang. Jadi separuh-separuh anak dah ambil daripada gen bapa dan separuh lagi daripada gen ibu. Okey, seterusnya nombor 3 adalah DL. Selepas dia dah berlaku pindah silang, kromosom tu akan berpecah dan akan bergerak ke kutub berasingan. Maksudnya ada yang akan bergerak ke kutub sebelah kanan dan ada yang bergerak ke kutub sebelah kiri. Satu proses yang seterusnya dan terakhir adalah proses N. Okey, N di mana
pembahagian dua sel anak terbentuk. Maksudnya kromatik tu terpisah, lepas tu membran nukleus terbentuk dan dia akan nak hasilkan dua sel baharu. Okey, jadi susunan peringkat-peringkat ni K, M, L dan N. Okey, seterusnya kita tengok pula soalan C. C dia kata situ, berapakah bilangan anak yang terhasil pada peringkat pembahagian sel pada rajah 5? Disebabkan ini adalah proses meiosis, jadi dia akan menghasilkan 4 orang anak. Kalau mitosis 2 sahaja. Okey. D. 5.1 menunjukkan proses yang berlaku dalam K. Nampak? Yang gamet kromosom hitam dengan putih ni dia bersilang dan dia pindah. Dia akan pindahkan dia punya gen. Itu yang dipanggil sebagai pindah silang, di mana DNA ibu dan bapa bertukar tempat. Jadi namakan proses itu. Jadi proses itu namanya adalah pindah silang. Apakah kepentingan proses ini? Kenapa perlu ada pindah silang? Okey, soal jawapan dia adalah untuk menghasilkan variasi di antara organisme yang sama. Okey, organisme dia sama tapi variasi dia macam-macam. Contohnya putih, ada orang hitam, ada orang pendek, ada orang tinggi. Yang seterusnya, hasilkan kandungan genetik sel anak yang berbeza dengan genetik sel induk. Okey, yang ini soalan dia bagi 2 markah. Maksudnya awak kena jawab 1 dan 2. 2 jawapan. Okey, baru awak dapat 2 markah. Dan saya sarankan awak jawab macam ni. Dash pertama dan dash kedua untuk memudahkan penandaan. Okey, seterusnya kita tengok last kali adalah soalan E. Soalan E dia kata situ, tanda right dalam jadual di bawah penyakit gangguan baka. Penyakit gangguan baka yang disebabkan oleh pemisahan kromosom yang tidak lengkap. Pemisahan kromosom yang tidak lengkap semasa proses pembahagian sel pada jawapan 5A2. Okey, sekarang dia kata situ penyakit gangguan baka dikenali juga sebagai mutasi. Mutasi ada pula 2 jenis. Mutasi kromosom dan juga mutasi gen. Okey, mutasi kromosom adalah disebabkan oleh bilangan atau struktur kromosom berubah. Okey, mutasi gen pula disebabkan oleh perubahan kimia pada gen. Jadi dalam soalan dia tanya apa? Pemisahan kromosom. Maksudnya dia adalah mutasi kromosom. Ini adalah mutasi kromosom. Okey, penyakit hemofilia thalassemia dengan sindrom Down. Sindrom Down 1 saja adalah penyakit mutasi kromosom, di mana sindrom Down dia punya DNA terlebih 1. Sepatutnya kalau normal kita ada 46, tapi kalau sindrom Down kita dapat 47. Maksudnya dia lebih 1. Okey, itu adalah sindrom Down. Antara contoh-contoh lain lagi mutasi kromosom adalah sindrom Down, sindrom Turner, di mana perempuan sifat perempuan dia sifat keperempuanannya kurang. Maksudnya dia nampak lebih lelaki. Dan hak ni disebabkan oleh kromosom X dia tak cukup 1. Maksudnya dia ada 44 tambah X null. Itu. Kalau sindrom Klinefelter pula, lelaki yang dia punya ciri-ciri, perempuan dia banyak. Okey. Hak ni Klinefelter, dia punya kromosom dia 44 tambah X, Y. Maksudnya X dia terlebih 1.
Itu sebab sifat dia lebih pada perempuan. Mutasi gen pula, contoh-contoh mutasi gen: buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, homofilia, albinisme. Albinisme itu ada albino. Okey, hemofilia, thalassemia dengan sel sabit, dia adalah penyakit darah. Okey, dan buta warna kita tahulah sebab dia tak dapat membezakan kombinasi-kombinasi warna. Okey, habislah soalan nombor 5.